Dan sudah bersedia juga di talian adalah pengasas kumpulan RISE, Yusmadi Yusof, akan memulakan tindakan undang-undang kepada pihak yang bertanggungjawab menyebabkan jerbu. Assalamualaikum Saudara Yusmadi. Waalaikumsalam. Okey, Saudara Yusmadi, bagaimanakah tindakan undang-undang yang boleh diambil kepada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan apa sahaja platform media sosial? Ya, setakat hari ini, selepas saya mengisytiharkan perkara tersebut di dalam laman sosial media saya telah mendapat respon yang amat baik daripada mereka-mereka yang telah mengalami mudarat langsung akibat daripada jerbu ini. Dan saya ingin menarik perhatian media bahawa mereka yang kena ini kebanyakannya ialah anak-anak kecil, ya. Dan saya rasa apatah lagi mereka yang kurang upaya. Okey. Persoalannya di sini ialah gambaran hari ini ialah gambaran kegagalan jalur diplomasi, iaitu ASEAN pada pandangan saya yang walaupun akhir sekali berjaya membawa Indonesia meratifikasikan dengan izin ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement 2002. Selepas 12 tahun, 2014, pimpinan Jokowi menandatangani perjanjian tersebut. Namun begitu, apabila fakta di lapangan, saya mendapati bahawa pesalah-pesalah yang melakukan pembakaran terbuka ini ada di kalangan mereka juga. Saya dimaklumkan ialah di kalangannya ialah pemilik syarikat-syarikat daripada Malaysia juga. Jadi saya rasa perkara ini kita boleh mengambil pendekatan diplomasi perlu diteruskan dengan lebih kuat. Pada masa yang sama, saya rasa kita juga boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang kita kena pasti mempunyai kepentingan di dalam syarikat-syarikat yang terbabit di dalam pembakaran sehingga menyebabkan perkara ini berlarutan sehingga sekarang. Okey, tadi ada menyebut Saudara Yusmadi ada menyebut berkenaan dengan tindakan undang-undang. Adakah tindakan undang-undang ini akan dikenakan kepada mereka yang berada di Malaysia ataupun juga Indonesia ataupun kedua-dua pihak ini sebenarnya? Okey. Setakat yang ada sekarang ni, saya baru menyiapkan preliminary legal opinion ataupun pandangan undang-undang peringkat awal. Dari peringkat awal, saya hanya mempunyai satu kekangan saja, iaitu kekangan kerana ASEAN itu sendiri mengambil pendekatan diplomasi, iaitu pendekatan tidak campur tangan di dalam urusan dalaman sesebuah negara. Pun begitu, saya ingin mengambil pendekatan iaitu prinsip-prinsip mantan undang-undang antarabangsa, international law, dan juga mengambil pendekatan undang-undang alam sekitar seperti yang deklarasi Stockholm, Rio dan sebagainya. Dan saya ingin menjadikan kes ini sebagai satu test case, ya, iaitu bagaimana dan saya ingin pada masa yang sama saya mahu kalau boleh ini bukanlah satu tindakan rakyat Malaysia semata-mata. Dia juga mengakibatkan rakyat daripada Indonesia, terutama sekali mereka daripada Riau. Kerana rakan saya yang orang Indonesia juga berasal pada Riau, beliau yang memaklumkan kepada saya bahawa mereka sekarang kena mudarat langsung akibat daripada jerbu ini. So saya sekarang ni tengah mempertimbangkan sama ada tindakan undang tersebut difailkan di Malaysia, terutama syarikat-syarikat berkaitan dengan Malaysia, dan juga mengenal pasti beberapa tokoh program-program yang berminat, terutama sekali untuk mewakili mangsa-mangsa di negara masing-masing. Dan saya rasa perkara ini saya menggesa pada masa yang sama saya cuba melakukan perkara ini sebagai rakyat biasa menggunakan jalur non-state sector, ingin saya katakan non-state sector. Saya juga masih lagi berharap menggesa kerajaan Malaysia menggunakan pendekatan G2G, yang mana saya rasa seperti kita gunakan untuk apabila kita berebut mengenai pulau, berebut kita bertelagah di segi undang-undang ke ICJ dan sebagainya mengenai isu Pulau Batu Putih dan sebagainya. Saya rasa isu ini lebih mudarat kerana menyebabkan nyawa manusia. Dan saya rasa saya menggesa Wisma Putra menggesa satu mesyuarat yang lebih konstruktif dengan kerajaan Indonesia, dan kalau boleh mengambil kata putus persetujuan membawa isu ini ke ICJ. Jadi Saudara Yusmadi, sekiranya perkara ini mampu dicapai, dipersetujui oleh pelbagai pihak, adakah tindakan perlu dikenakan secara serta-merta kepada individu maupun pihak yang terlibat? Ya, saya ingin tegaskan di sini kenapa perkara ini saya timbulkan tindakan undang, kerana bagi saya menampakkan setakat hari ini kegagalan jalur diplomasi.
Dan sekiranya dalam beberapa hari yang terdekat ini, mana tahu pimpinan Datuk Seri Najib, Menteri Luar kita, berjaya mendapat persetujuan Perdana Kerajaan Indonesia untuk bab pertama kalinya mengambil tindakan yang setegas mungkin terhadap pesalah-pesalah terutama syarikat-syarikat plantation di Indonesia itu. Dan yang lebih penting di sini juga, saya ingin tegaskan bahawa apabila ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement 2002 ditandatangani di Kuala Lumpur, iaitu kira-kira tahun 2002 terdahulu, perkara tersebut menuntut negara-negara ahli ASEAN membuat dasar-dasar di peringkat tempatan agar menjaga kepentingan rakyat masing-masing. Tetapi saya mengatakan di sini yang tegas, kalau negara-negara tersebut gagal, saya rasa tidak salah untuk warga ASEAN, Malaysia, Singapura terutamanya, dan rakyat Indonesia sendiri untuk membawa kerajaan mereka ke muka pengadilan. Baik, itu usul yang bernas, kita nantikan semoga mendapat persetujuan. Mendapat juga usul itu nanti kita nantikan bersama-sama. Terima kasih di atas sekali lagi masa yang diluangkan Saudara Yusmadi Yusof, pengasas kumpulan Rights